Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi boleh ambillah kitab tu, kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Lupa nak tanda warna jim kau surat berapa je? Tajuk baru, tajuk mana? Syari. Bak yang kepak ke tak? Yang ketiga ni. Tak habis lagi berkenaan dengan kita baru masuk malam ni, bab berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketiga iaitu bab sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membicarakan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada minggu sebelum ini telah kita bicarakan tentang khatamun nubuwah, perbincangan berkaitan dengan cok kenabian. Cok kenabian yang berada di atas belakang ataupun belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ni kita nak sambung tajuk yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada muka surat 32, cuba tengok ulasan bab itu. Jadi seperti yang kita maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya Nabi pakai serban lah. Itu kebanyakannya. Tapi tidak sentiasa, tidak sama-sama gitu. Ada juga Nabi pakai kopiah, ada Nabi pakai songkok. Songkok tu tidak serupa songkok kita lah. Songkok daripada Farsi tu misalnya, disebut dalam hadis, dia ada macam toncel kat atas ni, tubik terbus tu. Ada juga gitu. Jadi Nabi ni pakaian dia yang Nabi letak atas kepala ni, dia tidak tetap. Ada ketika Nabi letak kain atas kepala dia juga, kain. Ada ketikanya kepiah, songkok, gitu. Jadi tidak tetap lah. Begitu juga kita kata pakaian Nabi pun begitu juga, tidaklah sama gitu dak. Selipar Nabi pun gitu juga. Selipar Nabi, ada ketika Nabi pakai kasut, ada ketika Nabi pakai selipar pun macam-macam lah, seperti kita lah. Tak ada orang pakai selipar daripada kecil besar lagu tu serupa dah. Tak serupa tu. Begitu juga pakaian pun berubah-ubah sama. Tu kita kena tahu lah tu. Jangan pula kita jadi tersilap, Nabi pakai gini semua, kita pun pakai gitu semua. Cuma dalam hadis sebut mak Nabi banyak lebih suka pakai pakaian putih, tapi tidak gitu sama. Jadi makna bab pakaian ni dia agak luas sikit dalam agama Islam kita. Baik, sekarang ni kita nak tengok berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 32 ulasan bab ni. Jadi keadaan rambut seseorang boleh mempengaruhi pandangan orang lain terhadapnya. Sebahagian orang suka rambut dalam keadaan pendek, manakala sebahagian lain suka membiarkan rambut panjang tetapi terurus.
Bab ini akan menerangkan keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut panjang, pendek dan lebatnya. Sebab dia berkenaan dengan uban itu suku, dia tajuk yang berasingan. Berkenaan dengan uban yang berada di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu dia ada tajuk yang berasingan. Misalnya Ibnul Arabi, seorang ulama dalam mazhab Maliki, menyebutkan suatu keadaan yang menarik. Kata beliau, kata Ibnul Arabi, kata rambut yang berada di atas kepala itu adalah hiasan kecantikan. Meninggalkannya, yakni membiarkan ia ada di atas kepala, suatu sunnah, manakala mencukurnya adalah suatu bid'ah. Ini mengikut Ibnul Arabi. Sebab Nabi ini tak cukur kepala kecuali ketika melakukan haji, tahallul. Tu je, lepas tu tempuh Nabi tak cukur. Tidak kata jadi botak lah kepala, tidak. Sebab tu ada setengah-setengah ulama kata hak sunnahnya tidak cukur lah. Tapi perkara ini hak kebanyakan ulama sebutnya, perkara ini adalah perkara dia panggil sunnah ghairu tashri'iyah. Mana sunnah tetapi tidak disyariatkan. Sunnah secara bahasa lah. Maknanya cara Nabi lagu mana? Lagu mana cara Nabi taruh rambut ni? Panjang. Panjang. Lepas tu Nabi cukur sekali ya. Tu. Sebab tu, jadi kenyataan itulah yang mendorong ulama kata sebenarnya hak moleknya tak usah cukur lah. Tapi kuku mana pun hak ni kita kena terima lah. Kerana perkara ini cukur ke taruh ke, benda tu dia berlaku dah sebelum tu. Tu. Jadi saya sendiri tidak menganggap ini sebagai satu sunnah yang disyariatkan atas kita lah tu. Asalkan kita jaga dari segi style rambut kita tu tidak menyerupai golongan-golongan yang sesat seperti yang disebut dalam hadis. Sebab itulah dalam kitab disebut berkenaan dengan bentuk-bentuk ni, ataupun kita kata kriteria rambut ni, style rambut ni lagu mana. Begitu juga pakaian, kita bebas nak pakai pakaian lagu mana pun asalkan kena menepati ciri-ciri menutup aurat. Begitu juga rambut. Jadi jangan siapa orang tengok tu nampak pelik lah. Jadi kita pun kena jagalah, anak-anak kita pun kena jaga. Kadang-kadang budak-budak ni dia tak tahu apa nak. Mungkin dia tengok dalam internet, comel jogot nampak lagu tu, dia kata puai kau topa lagu tu tak. Dia pun cukur ni, dia biar kalau dia panjang sejekar tu biar atas belakang. Saya pernah ada pelajar hafiz. Setelah saya buat spot check hari tu, nampak peluh dia bila kita nak check rambut. Rupanya ada dalam baju dia sejekar setengah. Dia taruh panjang. Dia kata hak ni ustaz lama dah saya taruh ni kata. Memeh dia merayu tak suruh kita kerak. Kata ginilah, pilihlah saya ke rambut kau, saya ke tempat ngaji ni. Nunggu dia peluh dia. Nak boleh kita kerak. Jadi nampak cukup terseksa lah bila kita kerak rambut tu. Begitulah. Tapi kita perlu counselling lah. Mana pelajar-pelajar ni kita perlu counselling dia. Kadang-kadang dia tak faham benda-benda gitu. Jadi kita sebagai ibu bapa ni boleh bantu dia, bantu memahami dia. Jangan kita jekoh, jangan kita marah, dia tak reti kita dah. Tak boleh gitu ada. Budak-budak ni lagu tu lah. Kita lu pun gitu lah juga. Nak boleh sapa kau tua ni tak? Berat lagi kita lu pun. Kita sendiri tak lagi dah tu. Jadi budak-budak ni kena bagi dia supaya dia faham. Ini kenyataan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Jadi kalau kita nak pakai bid'ah si mana bid'ah secara lughah, bid'ah secara lughah. Mana bid'ah tu maknanya bercanggah dengan Nabi buat, tapi perkara tu tidak berkait dengan syariat. Tidak berkait dengan syariat. Bid'ah secara lughah, secara bahasa. Seperti kita kata pakai guna mikrofon. Memang zaman Nabi tak ada. Ni bid'ah lah, ni bid'ah. Kalau nak kata bid'ah hasanah pun ni lah kalau ada istilah bid'ah hasanah. Mana perkara yang tak ada zaman Nabi dan dia bukan berkait dengan ibadat. Tapi berkait dengan orang panggil perkembangan zaman. Seperti kita lah ni dengar kipah lagu ni. Kipah ada zaman Nabi tapi bukan dalam bentuk elektrik gini. Tu. Jadi hak tu dia panggil bid'ah yang dia bid'ah secara lughah, secara bahasa. Bid'ah maknanya sebelum tu tak ada. Lepas tu ada selepas tu. Itu dia panggil bid'ah. Tu. Jadi hak ulama sebut dalam kitab bid'ah ya kira-kira berdosa, yang dianggap boleh jadi sesak, boleh bawa pada sesak, boleh bawa pada dosa, itu bid'ah dalam bab agama.
dalam bab ibadat, membuat sesuatu ibadat yang Nabi tak buat, tu tak boleh lah. Ada bid'ah tu dalam bentuk syariat, ada bid'ah dalam bentuk akidah. Kalau bid'ah dalam bentuk akidah, bahayalah, boleh membawa pada syirik, boleh membawa pada rasa akidah dan sebagainya. Ibnul Arabi menjelaskan tentang sebab beliau mengeluarkan kenyataan itu dalam buku Syarhul Masabih, di mana beliau menyebutkan Nabi SAW tidak pernah mencukur rambut di kepala baginda pada tahun-tahun setelah berlaku hijrah, melainkan pada tahun berlakunya perjanjian Al-Hudaybiyah, Umratul Qada dan Haji Wada. Mana dalam tahun tu ya, dalam tahun tu berlaku peristiwa tu. Dalam tahun tu. Hak jelas sekalinya, hak terang sekali adalah pada Haji Wida atau Haji Wada. Hak tu jelas. Bahkan baginda tidak pernah memendekkan rambutnya, melainkan sekali, seperti mana yang telah disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sekali Haji Wada. Hak tu hak jelas. Hak lain itu mungkin dipertikaikan. Telah terdapat pelbagai riwayat yang menceritakan keadaan rambut Rasulullah, maka rujuklah kepadanya, kata Ibnul Arabi. Boleh rujuklah. Jadi perkara ini termasuk, jadi ulama bahalah hak ini kita nak letak dalam kategori mana? Kategori syariat yang wajib, syariat yang sunat, atau syariat hak bagaimana? Ni. Jadi saya terima pandangan yang menyebutkan hal ini tidak termasuk dalam syariat. Nak tahu rambut panjang tu, nak cukur pun boleh, kita rasa tak sedap. Tak, kita biasa cukur jak kecil, kita ngaji pon, biasa cukur kepala, kita pun jadi rasa sedap gitu. Nah, kita pun nak kekalkan dengan style tu lah. Tak ada masalah, sepuluh saya sendiri, kita rasa sedap rambut pendek. Kalau rambut panjang serabut jadi. Tapi setengah orang tak. Kita kelih, kita rasa serabut, dia tak ada apa-apa. Tak apa. Tu benda dia, perkara ni gitu je saja. Dia tidak besar. Kecuali misalnya ada saya jumpa dalam kampung kita ni, malas sebut leman ni, selisih dengan dia, budak perempuan lah, bersadar, boleh nikah dah biasanya. Kejut saya tengok dia rambut, dia sisir kot ni, dia sisir habis kot ni, alik ni dia cukur terus ni, berkali dia tak, dia ukur dengan skill, dia straight gitu, 4 jig cukur terus. Kita pun jadi kelihatan kali kiflek tu lah. Patut alik ni dia cukur jadi panjang, jadi rambut alik ni, start alik ni jadi mafrak dia tu, belah dia tu bukan tengah tapi tepi alik ni, dia sisir gikut ni belakang rambut. Ni panjang, litah lengan. Hak ni botak terus. Dia kata ni style mana ni? Jadi itu satu style yang bagi saya nya tak sesuai lah. Hak masalah dedah aurat tu suku, tu bab lain, tu tak ada khilaf dah tu. Tapi masalah style rambut tu, jadi ibu bapa kena jagalah. Sebab dia gini aja, style gitu sebenarnya bukan style agama kita, bukan style orang Islam. Maknanya dia ikut style lain. Jadi mengikut, menjadikan bentuk kehidupan, sama ada style rambut ke style pakaian, ikut teori kafir yang kira-kiranya agak tidak sesuai dengan agama, dia bahaya untuk jangka masa panjang. Dia bahaya untuk jangka masa panjang. Sebab manusia nak boleh jadi ikut satu-satu agama, satu-satu budaya tu, dia ikut hak kecil-kecil tu, pakaian. Akhir sekali dia jadi terikat, dia jadi rasa molek pula keseluruhan. Mula-mula ikut gaya rambut dulu, kemudian gaya berpakaian, kemudian pakai cici pula. Ni orang perempuan lah ni ramai dah pakai cici di ibu jari misalnya. Di jari telunjuk pakai cici. Jadi kita tengok ramai dia, maknanya sudah lari dia. Asalnya mungkin tidak bermula di situ, tapi mungkin ikut style rambut dulu, cara berpakaian, cara bercakap, lepas tu habis. Susah akhir nak bunyi orang Islam, tapi budaya, cara hidup tu tidak mencerminkan budaya Nabi SAW. Orang kafir ni sebenarnya itu target dia. Nak suruh tukar agama selalu ni payah. Sekurang-kurangnya kita ambil budaya dia. Sebab kita lah, kalau kita tengok bangsa lain misalnya, tiba-tiba cara hidup dia seperti orang Melayu, kan kita rasa bangga. Kita rasa bangga, kita rasa dekat. Itu cara orang kafir, musuh Islam, Yahudi nak mendekatkan umat Islam dengan cara hidup mereka. Tu Nabi sebut tu dalam hadis tu, la tattabi'u sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'in bi dhira'in. Nabi hadis tu kan biasa kita dengar lah, lattama'u, pasti kamu akan ikut Yahudi ni, sedekah demi sedekah, sehasta demi hasta, sehingga kalau mereka masuk fi juhri dabbin lattaba'u,
Sehingga la dakhalu, sehingga kalau dia masuk dalam lubad pun kamu akan turut masuk juga. Sebab apa tu? Kesal lama dia ikut dia tu, sehingga dia buat gapo pun jadi ikut. Jadi ikut kan? Sebab tu bahayalah. Sebab tu Nabi SAW bertegas. Nabi kita, kalau kita ngaji hadis secara sistematik, kita tengok Nabi SAW bertegas terhadap ikut budaya orang yang tidak Islam. Kalau budaya tu menyebabkan jadi hilang identiti Muslim kita, maka Nabi bertegas dalam masalah ni. Kalau kita ngaji hari, kita jumpa banyak lah. Baik, cuba tengok hadis yang ke-24 kan, di bawah tajuk ni. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ali bin Hujr, daripada Ismail bin Ibrahim, daripada Humaid, daripada Anas bin Malik. Anas berkata, kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ansafi udhunai. Rambut Rasulullah melebihi kedua-dua daun telinganya. Jadi rambut Rasulullah ni melebihi kedua-dua daun telinga ni. Maknanya panjang rambut Nabi ni apa? Pak bawah ni. Siapa gitu? Hak panjang tu bukan hak sendiri, hak atas ni, hak atas ni. Rambut hak bahagian atas ni. Sini dia panjang, sampai sini. Kalau hak duduk sini lebih telinga ni, tu biasa. Hak atas ni turun pak bawah. Maknanya panjang lah tu. Saya pernah tengok sahabat-sahabat dalam jemaah tabligh, bila dia buka itu kan, memang rambut dia hak atas ni tubik. Jadi dia kerat-kerat sama. Kan biasa kita tengok dah. Itulah maksud dalam hadis, ada gitu. Lepas tu kita nak buat gitu, boleh, tak ada masalah. Kita kata tak boleh, tak sesuai. Sebab apa? Profesor rambut panjang. Pakatan belakang profesor dengan rambut. Tak ada apa-apa, cuma di sekolah tak boleh kerana undang-undang nak selarah tu bab lain. Takut tukar ke cikgu dengan ustazah nak tukar cikgu perempuan. Jenis tak tutup aurat pun ada lagi. Tapi lah ni tak ada dah kan. Cina misalnya. Tu. Jadi tak boleh lah. Dia gini, saya nak sebut ya, bab rambut. Kalau duk tengok dalam syarah-syarah hadis, kita taruh rambut panjang ni, dia kena jaga jangan tasyabbuh bil mar'ah. Tasyabbuh bin nisa. Jangan jadi tukar dengan perempuan. Jangan serupa dengan perempuan. Sebab Nabi dulu dia pakai serban. Dia pakai piyah, tak tukar seraya lah. Gaklah ni kalau pakai terbuh hak mak dia tu boleh tukar. Dia pakai terbuh hak mak dia kan. Telinga tu. Tu boleh jadi tukar. Kalau lagu tu saya rasa masalah sikit tu. Tu. Jadi kena tengok keadaan. Ni perkara ni kena tengok keadaan. Kalau di satu tempat tu budaya dia pandai serong, kalau lelaki rambut panjang telajak. Saya rasa hal tu kena jaga juga. Kalau di sekolah misalnya, yang mana ketetapan sekolah tak boleh kerana sebab-sebab tertentu, hukum wadai dia panggil, tu tak boleh juga. Kena jagalah, sebab benda ni bukanlah benda besar. Misalnya kita kata walaupun janggut, ni janggut ni berat sikit, janggut ni berat ni, janggut ni berat sikit, tapi berat pun tidaklah sampai satu tahap, tapi setengah-setengah mazhab tu siapa dia kata haram lah cukur janggut tu. Kalau kita pergi ke India Pakistan sudah masuk dalam kelas saya duduk situ, kalau dia tengok nampak botak dia rasa Maulana tu dia rasa ragu nombor dia. Tak ada ni kis memang jenis bakar, tak ada. Kalau ada berasa garam kis cukur, dia hambat lah subik. Nanti tumbuh masuk pula kelas. Dia berat sebab bagi dia hak tu talih. Hak tu sunnah tasyri'iyah. Dia hak tu kira-kiranya dia pakai ni. Maknanya bid'ah. Dia hak janggut ni memang. Hak ni dia berat sikit sebab tak pernah Nabi cukur. Haji wadak pun Nabi tak cukur. Nabi cukur kepala. Tu. Gitu. Tapi kukup mana pun hak tu pun bukan ulama, semua ulama ittifaq ulama pandai tak. Tidak gitu ada. Jadi kita kena beringatlah. Jangan kita kata siapa dia cukur janggut taruh misal ini Yahudi ya kawatunya mari masjid yang kira lah tak tengok anak ngapa Quran kita kata Yahudi nengung dia. Nengung kis cukur janggut Yahudi. Jadi makna kalau tumbuh balik tidak Yahudi lah pula. Jadi kita kena beringatlah, jangan berdoa. Begitu juga orang kita dulu satu ketika dulu kan ada ingat tak? Saya masih ingat lagi. Saya ingat mungkin kalau Ustaz Syarafi dia boleh royak lah bagaimana pengalaman masa duduk di Timur Tengah misalnya bagaimana kadang-kadang kesilapan memahami perkara ini berlaku. Dulu sehingga dia anggap
Masa saya lagi, masa saya peringkat sekolah menengah, mana kalau ustaz ni tak pakai serban, dia anggap satu perkara yang mengaibkan. Tak berapa nak waktu email dulu. Sampai begitu sekali. Kalau ada pemimpin orang Islam tak pakai serban, dia ustaz tapi tak pakai serban, orang akan pandang tak cukup. Macam ada tak cukup ya, dia akan berasa gitu. Tu. Tapi sekarang ni tidak begitu ya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh pun dia tidak bincang lah masalah pakai kepiah, pakai serban semaya ni, cuma dia bahannya jangan tutup dahi dengan rambut tu ya. Bahannya tak ada kepiah. Sebab tu Imam Ghazali sendiri pun kata siapa dia menganggap orang pakai kepiah, pakai serban dengan pakai kepiah semaya ada beza. Jadi hukum berbeza. Mana lebih afdal pakai serban pakai kepiah, tu Imam Ghazali kata itu bid'ah tu. Taklif. Taklif tu. Jadi tujuan saya sebut ni setara tu ya kita faham dalam bab ni sebenarnya. Cuma hak ni kita belajar nak tahu tentang Nabi biar kita boleh dapat gambaran. Moga kita tidak duduk zaman Nabi. Kita tak boleh tengok Nabi. Gambar pun tak boleh haram lukis gambar Nabi. Tak ada. Jadi nak tahu lagu mana rupa paras Nabi, bentuk fizikal Nabi. Inilah melalui hadis-hadis. Siapa dia yang cerita ni? Semuanya adalah melalui sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi hadis ni adalah hadis sahih. Jadi hadis ni adalah hadis sahih. Cuba tengok nombor nota 47 tu. Hadis ni sahih, diriwayatkan juga oleh imam-imam hadis dengan riwayat yang pelbagai riwayat. Banyak sangat riwayat yang menyebutkan tentang rambut Nabi. Misalnya ni. Disebutkan di sini bahawa rambut Rasulullah antara telinga dan bahunya lebih panjang. Ni antara telinga dan bahu. Ni antara telinga. Kadang-kadang antara telinga dengan bahu kadang-kadang lebih panjang lagi. Ada ketikanya. Tetapi di tanah Arab perkara begitu tidak perkara pelik. Fenomena itu bukan fenomena yang pelik. Kalau tempat kita ni, kalau tu email rambut bawah pada kepala bahu, atas turun lagi, pakatan belakang rambut, memang dia akan jadi orang panggil tu email mana? Tu email rambut panjang. Sebab tak ada orang rambut gitu. Boleh kata tu email ni memang dia botok lakon. Dia rambut pendek. Tak ada masalah tu, tak ada masalah. Jadi tapi kalau nak buat pun tak ada apa-apa. Dia menyalih adat ni kita tengoklah juga. Kalau sekiranya menyebabkan jadi timbul fitnah buat tu tak boleh jugalah. Tak boleh juga. Istilah menyalih adat ni dia tidak muktamad juga sebenarnya. Tengok adat lagu mana. Tengok adat tu sendiri lagu mana. Gitu. Ya? Orang kata rambut tak apa ni masalah. Ni bukan saya sebut ni, dia punya sahabat kita. Dia kata dia tanya lagu mana kau tu email Saoko. Tak ada sepuluh ramai-ramai. Waktu jawapan mudah. Berasa gitu lah. Sebab tu ada setengah ulama kata kalau isak jangan cucuh tak apa. Gitulah jawab dia gitulah. Serupa ramai jadi tu. Tak ada apa. Gitu. Semolek-moleknya kita jaga. Sebab gini dah. Saya melihat dari sudut ni lah. Kita kira gini. Sebab tu kita kena punya. Sebab saya bimbang juga. Benda ni lama dah. Sebab dia rokok ni sebenarnya, dia rokok ni suatu hukum yang orang kita masih tidak jelas lagi. Sebab apa? Sebab memang dia gitu sifat dia. Sebab dia berubah. Rokok ni kalau mengikut, sebab saya terjemah artikel sebelah muka surat. Kalau nak boleh saya kena cek semula lah. Sebab kita masuk dalam website. Kalau nak boleh saya photostat pada bahagi ni pandangan kajian terakhir. Sebab Yusuf Qaradawi kaji rokok ni paling kurang 3 kali dia buat kajian. Kajian terakhir dia kata tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi dah dia kata. Tak boleh pergi. Lepas tu nak pergi lah ke mana, kita bincang semula lah tu. Tapi nak ayatnya kedudukan dia tu. Sebab dia kata banyak sangat. Dia kemukakan 7 sebab. 7 sebab. Dan perkara ni dia punya macam fatwa dia lah. Seluruh dunia dia ada. Sehingga pihak ISM ambil tapak di kenyataan-kenyataan, di papan kenyataan seluruh di ISM tentang rokok di masjid ke apa. Cumanya gini, saya ni bila berbincang dengan guru saya lagu mana kedudukan. Dia dah satu betul lah. Tidak salah ulama kita sebut dalam kitab rokok ni makruh. Tidak salah tu. Satu ketika. Sebab apa? Sebab dia tengok
tak ada pun unsur-unsur muka rokok daun apa ni apa dia panggil terbakar cak apa terbang. Lepas tu gua tu dia pun dia gulung dia buat adik. Rokok daun tu. Oh dia buat adik. Jadi lepas tu tak ada masuk benda-benda luar. Tak ada kenyataan tu. Dia kata daun apa ni kita kata tembakau ni lah. Dia dalam kotak tu kan ada tu tak? Cak kapal terbang tu. Nah, saya pernah tengok kita bedai gulung juga dulu. Nah. Bakar agak tu dah. Tu bedai gulung juga mau tengok tok cik kita buat gitu terah buat gitu. Tu saya rasa kita boleh terima lah. Kalau nak kata dia tu makruh. Kita kena ingat sebab tu jangan kita agak terlajak. Lepas tu ni kedudukan masyarakat kita sebab benda tu benda baru, agak baru sikit hukum tu. Dia tidak sebuah hukum semaya tu. Tak. Dia tidak sebuah hukum jelas dah tak. Sebab dulu kan tak? Dulu ingat ramai lepas Jepun, nah. Bila ada orang kata politik suku, agama suku, ulama kita pun cerdik masa dia tak jatuh hukum lalu. Sebab orang Melayu tak tahu. Tidak termasuk dalam amrun minad din bid darurah dia panggil. Tidak termasuk dalam benda orang Islam tahu belaka dah. Masa tu orang Islam anggap politik ni muka dia baru bangsa yang baru dijajah kan. Dia tak faham molek. Jadi ulama kita pun cerdik masa tu. Dia pun tidak kata lalu kafir mu kecek gini. Nah, tak. Tetapi bila lama tu orang Islam sudah faham, maka hukum tu diberatlah sikit. Begitu juga bab rokok ni pun maknanya kita kena bagi faham dulu. Biar faham dulu. Kedudukan. Sebab kalau mengikut kajian dia hak terbaru, gak lah ni ada pula kajian lebih baru daripada hak kenyataan Yusuf Qaradawi tu. Tengok dalam internet dan sebagainya hak umat Islam yang bertanggungjawab. Dan dia buat kenyataan dengan bertanggungjawab. Kita boleh telefon ke dia, boleh gapo ke dia. Dia akan royak lagi mengikut kajian dia. Banyak masuk bahan-bahan yang kira-kiranya boleh meragukan kita lah. Yang agak-agaknya agak bahaya. Jadi hak tu kemungkinan akan berubah hukum daripada hak asal makruh tu. Tu. Pohon tumbak dia panggil. Pohon tumbak, tembakau tu daripada bahasa Arab panggil tumbak. Hak tu dulu tu orang tak tahu pun dia tu boleh menyebabkan ketagih mengikut kajian ulama. Pohon tumbak. Tapi memang guna tu orang Arab dia guna dia masa dia kering, dia baca dia buh, dia isap melalui gogor. Sini saya tengok ni bahaya ni. Ada satu kedai tepi jalan ni tak. Budak-budak dia isap tu kena fikir tu nak lagu mana. Hak tino jatuh pukul 1 malam pergi. Saya tubik tengok. Dia pakai isap shisha tu. Hak tu bahaya. Hak tepi jalan. Dia stesen budak-budak lah ni. Saya pergi tengok nengu kita. Lalu aku teneng sama lagu mana. Budak-budak perempuan pukul 1, pukul 2. Budak-budak perempuan naik pakai atas ni kita pun jadi nengkat lah. Jadi nak buat lagu mana tu kena fikir tu Jadi boleh kata setiap meja kan ada. Dia gile pula tu. Tak ada dah bahasa kembar liu ke tak ada dah. Bahaya tu. Cukup bahaya. Hak tu sebenarnya hak asal orang Arab dulu. Bukan rokok pak kita ni. Hak tu asal. Shisha tu. Tu bahaya. Dia bubuh satu benda, saya dapat maklumat, kita akan panggil dia punya ketua agensi dadah kebangsaan AADK bagi buat taklimat sini insya-Allah dalam bulan 5 ni. Contoh-contoh dadah lah ni. Hak bubuh dalam shisha lagu mana. Dia tidaklah kaya sepenuhnya dia kaya sekadar 30% ada juga. Dia tengok. Jadi hak tu sebagai permulaan. Kalau mengikut kajian, hak tu sebagai permulaan. Kalau ustaz saya pun hak tu dia lama terlibat dengan bahagian dadah, bukan dia isap dadah. Mana dia terlibat dengan ceramah dadah tu. Hak tu dia banyak maklumat lagi. Sebab kalau ADK biasa dia akan panggil ustaz Saibun lah. Sebab ustaz Saibun ni banyak terdedah benda tu. Saya ni beberapa kali pergi kita tengok pun bahaya. Jadi hak shisha tu dia ada satu bahan dia tu saya tak ingat nama apa. Dia bubuh hak tu dia tak jadi sikit-sikit lah 20%. Tapi dia akan naik. Bila lepas minum siapa lama tu dia akan tambah pula. Hak siri, nombor siri lain pula. Sampai ke satu tahap jadi tak boleh tinggal. Mula-mula dia tidak jadi pening, tidak jadi dak. Tapi dia akan teringat. Tu ni bahaya. Tapi dia bubuh dalam tu dia peru tu. Saya duk tengok bila duk beli burger. Nah, depan tu duk kelihat kata saudara hijau lah budak-budak ni nak. Ramai beratus orang. Penuh pakatah tu dia tikak tu. Gak budak-budak perempuan tak tahulah budak-budak tu duduk mana tengah malam pukul 1 pukul 2 kita peneng. Tapi duk berasanya sepuluh kawasan lundai lagi tu. Iya ke? Tak ada apa. Berat tu. Kena beringat nak buat lagu mana tu. Jadi benda tu bahaya. Cuma itulah maknanya kita kena fikirlah. InsyaAllah kena bincang semula khusus tu nak buat lagu mana. Sebabnya takut terlibat dengan yalah orang Islam kita belakang. Saya tengok tak ada seorang abuk tidak Islam. Jadi pusing kita.
Jadi tu shisha tu kalau kita mengikut sahabat-sahabat kita lah hak pergi di tanah haram ni, hak tu lah hak jadi masalah yang ulama duk perang dengan ulama sana pun. Duk balas dengan ulama tu. Jadi hak tu kena beringat benar lah. Jadi gitulah hadirin. Jadi maknanya insya-Allah kita semarakkan lagi dia punya pengajian hadis ni, insya-Allah Allah akan beri kekuatan kepada kita. Gitulah. Hadis yang ke-25 rangkaian sanad. Dia waktu cuba tengok tu, hadis ni sahih juga. Dia ni moleknya kita ni sebab dia takhrij hadis. Takhrij hadis ni maknanya dia akan sebut. Kalau hadis ni tak sahih dia akan tak sahih. Hadis ni hadis hasan, hadis ni dhaif. Dia akan sebut selalu. Kita boleh tahulah. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Hannad bin As-Sir daripada Abdul Rahman bin Abi Zinad. Dia baca tu Abi Zinad. Tasydid za Z tu sepatut dua lah. Abi Zinad daripada Hisham bin Urwah daripada bapanya daripada Aisyah. Kata Aisyah, jadi Urwah Urwah tu makna bapa dia tu Az-Zubair lah. Az-Zubair. Hisham, cuba tengok Imam Tirmizi dia meriwayatkan hadis daripada Hannad bin As-Sirri, Hannad ibn Sirri daripada Abdul Rahman bin Abi Zinad daripada Hisham, cucu Sayyidina Abu Bakar, cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bin Urwah. Ini apa ni apa ni Hasan ni cici, Hisham tu cici, Urwah ni cucunya. Daripada bapanya, bapa Urwah ni iaitu menantu Sayyidina Abu Bakar, suami kepada Asma tu lah. Hak nama apa ni Az-Zubair. Apa ni? Bukan Zubair ke apa? Az-Zubair tu lah. Az-Zubair Ibnul Awwam. Az-Zubair Ibnul Awwam. Baik, kata Aisyah, jadi Urwah dia ambil daripada bapa dia Az-Zubair Ibnul Awwam. Ibnu Awwam ini, Az-Zubair Ibnul Awwam dia ambil daripada adik ipar dia, nama Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, dia kata kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqa al-jummah wa duna al-wafrah. Kata Aisyah, aku dan Rasulullah mandi bersama dalam satu bekas. Rambut beliau antara hujung daun telinga hingga kedua-dua bahu. Makna rambut Nabi ni atas ni ada sampai sini, ada sampai kepala bahu. Maknanya kalau kita kira pukul rata rambut Nabi ni rapat di kepala bahu, maknanya panjang kat lah. Jejak bahu, maknanya panjang kat lah tu. Nah, kita tak aja sampai kepala bahu gitu tu. Nah, maknanya panjang. Kalau kita tekuk pendek biasa lah rapat kepala bahu ni. Tapi kalau jenis tekuk panjang tu rapat kepala bahu panjang kat lah. Tapi nak ayatnya panjang rambut Nabi ni memang panjang. Gitulah. Jadi ini untuk bahasa pula. Al-jummah bermaksud rambut yang mencecah kedua-dua kepala bahu. Dia panggil al-jummah. Al-wafrah pula, al-wafrah iaitu merujuk kepada rambut yang mencecah kedua-dua cuping telinga. Rambut hak sampai ke cuping telinga dia panggil wafrah. Tapi kalau rambut tu sampai ke bahu dia panggil jummah. Okay, seterusnya hadis yang ke-26 Hadis yang ke-26, hadis ini juga sahih. Dalam Muslim ada, dalam Sunan Abi Daud ada, dalam Sunan Tirmizi memang ada lah. Kerana ni memang Tirmizi riwayat. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini daripada Ahmad bin Mani', daripada Syu'bah, daripada Abi Ishaq, daripada Al-Bara' bin Azib. Kata Bara' bin Azib, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunayh. Rasulullah adalah seorang yang memiliki bentuk tubuh yang sederhana. Marbu' ni maknanya tidak tinggi benar, tidak rendah benar, sederhana. Sederhana mengikut masyarakat Arab. Marbu' sini makna sederhana mengikut masyarakat orang Arab lah, mana bukan orang kita. Kalau sederhana orang kita ni rendah. Ni orang Arab. Mana dia tu boleh katakan tinggi bobot dia. Tu maknanya kalau kita kata kalau Nabi dengan sahih Nabi, kalau kita bawa ke tempat kita ni sahih tu tinggi kat lah tu. Nabi tu tinggi kat lah.
Jadi kedua-dua bahunya bidang. Bidang ni maknanya jarak tu jauh, comel lah, tidak kata tubuh jenis kecil, tubuh jenis lebar. Tubuh jenis lebar. Kalau orang main akak berat, dia naklah tubuh lebar ni. Nak. Tu. Dan rambut baginda menyentuh kedua-dua cuping telinganya. Ni hak sani lah sebut wafrah ni. Wafrah. Hadis yang ke-27. Hadis ni juga sahih, boleh tengok sendiri nota 50 tu. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Bashar, daripada Wahab bin Jarir bin Hazim daripada bapanya, daripada Qatadah. Kata Qatadah, aku bertanya Anas bin Malik, bagaimanakah rupa bentuk rambut Rasulullah? Qatadah tanya Anas jawab, lam yakum bil ja'di wala bis sabti kana yablu sya'ruhu syahmata udhunai. Jadi kata Anas bin Malik, dia kata rambut Nabi ini tidaklah terlalu kerinting. Ni kita baca dah sebelum ni lah. Yang ni pelak, rambut Nabi ni pelak. Tu tepat, kalau bahasa Kelantan sebut pelak tu kira tepat lah. Tidak terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Terlalu lurus tidak juga. Jadi panjang rambut beliau sini maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam mencecah kedua-dua cuping telinganya, yakni wafrah. Seperti mana sebut situ wafrah. Kalau jummah tu sampai kepala bahu, dia panggil jummah, ni wafrah. Hadis yang ke-28. Ni hak asal ni, rambut asal ni. Jadi perlukah kita pergi kedai nak surat jadi belok sikit rambut tu tak? Tak perlu lah mak kata. Pesing rambut kita dah gitu dah nak wan. Tu. Nak suruh pelak sikit. Dah pergi buat keriting sikit rambut. Mana gulung metal lah. Nak, tidak gulung lama. Nak. Tak payah kan. Tak boleh gitu Sebab tu dia benda semula jadi tu hewan. Benda semula jadi. Tak boleh pergi dah tu. Sebab gigi kita nak pergi cokeh biar jadi uar dah. Tak boleh. Nak pergi kesok biar jadi jarak muka Nabi jarak. Gigi depan Nabi agak jarak sikit. Nampak ada ruang. Payah lekat makin ni lah. Kalau lekat pun mudah buang. Gitu. Jadi tak payah tu, tak payah kita buat gitu. Hadis yang ke-28 ni. Tadi bis sabti. Jangan baca sib. Kalau sib mana cucu. Sibtun makna cucu, sabtun makna rambut lurus, rambut terhampar, yang ni lurus. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al-Makki, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Ibnu Abi Najih, daripada Mujahid, daripada Ummu Hani binti Abi Talib. Ini kakak Sayyidina Ali. Kata Ummu Hani, dia kata qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qaddamahu walahu arba'u ghadair. Rasulullah memasuki Mekah dalam keadaan rambutnya diikat pak. Ni geger dalam satu hadis itu. Ikat pak rambut. Muka dia rambut panjang diikat pak. Dia jaling. Kita sini orang tina dekat dua yang paling tinggi. Jaling rambut ni pak jaling ni tak. Lagu mana ni? So, ni lagu mana pula? Sebab tu kata dia cuba tengok dulu lah kita tengok. Jadi hadis ni sahih ni. Cuba tengoklah. Cuba tengok. Qaddamahu, huruf qaf fathah bari'ah dan dal sukun mati dibaca qadamah. Qadmah. Bukan tidak tasydid tu dah tu. Tu mati tu. Qadmatan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadmatan. Maknanya ni dia terjemah gini. Saya silap tengok. Dia gini. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadmatan. Selepas Nabi hijrah, Nabi pergi Mekah. Masa Fatih Mekah ni. Pertama kali Nabi tiba Mekah selepas hijrah. Sekali tu ya. Tahun ke berapa? Tahun, kalau kita ambil pendapat tahun ke-7, ujung tahun ke-7 ataupun tahun ke-8. Sini kena tambah terjemah, tak cukup ni terjemah dia ni.
qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mekah, mula-mula pertama kali dia sapa lepas dia hijrah tu pertama kali bila Fatih Mekah lah. Ketika pembukaan kota Mekah. Baru kita boleh faham cerita ni mana ikat pak rambut ni. Pembukaan kota Mekah. Jadi huruf qaf tu disebut itu. Kedatangan Nabi ketika hari penaklukan dan pembebasan kota Mekah. Qadmah tu. Sebab tu sini tak cukup terjemah. Kena terjemah gini. Kata Ummu Hani, Rasulullah tiba di Mekah pada pertama kalinya. Memang pertama kali tu masa pembukaan kota Mekah tu lah. Sebab tu qadmah. Tu. Pada tu Nabi ada 4 jalinan rambut. Walahu arba'u ghadair. Nabi ada 4 jalinan rambut. Al-ghadair, ghadirah kata asal. Terdapat juga riwayat menyebut al-ghadair jamak dan ghadirah kata asal. Ghadirah dan ghadair bermakna yang sama, itu penghujung rambut yang diikat mengurai dan melingkung. Ikat rambut tu. Hak ni ketika zaman perang. Ulama sebut dalam syarah-syarah hadis, hak ni bukan Nabi buat gitu sama untuk perang. Zaman perang dia kira lain sikit. Zaman perang nak suruh nampak tu ganah sikit. Ganah tu. Kira-kira gitu. Orang tengok, mana ikat rambut tu untuk leban ni. Mana ni? Rupanya nak pergi perang. Takkan nak pergi tempat pencegah maksiat pakai jubah. Bahan tak apalah kita kata pakai bahan kasut warna ilir nampak dah. Sesuai dengan tempat tu. Tapi ketika pergi semaya tak ada sahadis, tak ada Nabi ikat rambut semaya. Jadi orang tu mamu berkelihai. Ini kepala tak ada. Ni dalam perang. Kita kena faham situasi perang tu. Semua juga zaman perang. Kuda-kuda perang pun dia lain. Dia coteng muka, dia ada cara dia nak suruh nampak ganah tu. Penting kerana perang. Sebab kita nak melih binatang, kita tak sebut bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Kalau siapa dia kata bismillahirrahmanirrahim tu memang bid'ah sungguh lah. Tu bukan bid'ah hasanah tu. Bid'ah sayyi'ah tu. Nak suruh bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, Nabi tak buat gitu. Jelas sangat tu. Jelas sangat. Jelas sangat. Jelas ni supaya ni lah supaya maya-maya jelas. Lepas maya tak ada semayat, tak ada doa, tu jelas. Supaya hadis-hadis. Hak tu jelas sangat tu dalam hadis. Tak ada. Sebab apa? Sebab pada takbir yang ketiga tu nak panjang-panjang situ, sebab tu maulid anak beranak. Dia panjang apa bahkan kalau dia ingat lama pun tak apa. Hak tu terlebih baik dah. Supaya dia. Tak ada lah, hak tu jelas sangat tu. Memang jelas sebenarnya. Jadi maknanya ini dalam Fatih Mekah. Mana dalam Fatih Mekah ni dia panggil waqiah juz'iyah, dia panggil. Kalau dalam istilah kita sebut, kita panggil waqiah juz'iyah lah. Ini kes yang khusus. Tu. Baik, kita kata, misalnya kita tanya sini hadis ni. Lepas tu hadis ni diletak di bawah berkenaan rambut Nabi. Nak ayat ke dia? Nak ayat rambut Nabi panjang lah. Nak boleh ikat ni dia kena panjang rambut. Kalau pendek lagu nak ikat awal tu. 1, 2, 3 taruh lagi nak ikat. Apa rambut ubah kita ada atas walasah, hendak atas masjid nak. Tak boleh nak ikat apa sepanjang tu. Maknanya boleh ikat siapa-apa dah ikat. Memang kena rambut kena panjang. Tu maksud dia je. Tu maksud dia. Hadis lagi kita ambil salah hadis yang ke-29. Imam Tirmizi meriwayatkan kepada Suaid bin Nasr daripada Abdullah bin Al-Mubarak, daripada Ma'mar, daripada Sabit Al-Bunani, daripada Anas. Banyak sungguh kita tengok dalam kitab ni sebut tentang Anas bin Malik. Sebab apa hadirin dan hadirat? Sebut tentang Anas bin Malik. Kerana apa? Kerana Anas bin Malik ni dia duduk dengan Nabi 10 tahun penuh. Daripada tahun pertama Nabi hijrah sampai ke tahun wafat Nabi, dia berkhidmat kepada Nabi. Sebab tu dia ni, orang lain pun khidmat juga, tapi orang tak panggil khadimu Rasulillah. Tapi dia ni sahabat Abu Waqqas berkhidmat juga pada Nabi. Abu Hurairah berkhidmat pada Nabi. Tapi dia ni khusus. Bahkan mak dia bawa pada tahun pertama hijrah lagi, bila Nabi sapa ke Madinah, mak dia bawa. Mak Anas bin Malik ni bawa pergi jumpa Nabi, ni anak laki saya umur belasan tahun, awal belasan tahun. Rasulullah didiklah dia, nak suruh gapo pun. Jadi dia duduk bersama Rasulullah, bukan duduk serumah. Dia ni ahli sufah. Dia duduk di Masjid Madinah, di anjung Masjid Madinah, berkhidmat kepada Nabi. Dia ni kalau kita baca dalam sejarah, acak kali dia kepik selipar Nabi bawah tiak dia. Bila Nabi masuk atas Masjid Madinah, dia pun pusing lepas Nabi dia letak. Jadi bila Nabi tubik tu tak payah pusing kaki, pakai terus pergi lalu.
Tu khidmat dia. Nabi nak ambil air semaya, dia curah air. Bahkan Nabi nak buang air kecil, nak kencing tu, dia tabeng dengan kain serban. Taswir nampak aurat Nabi sallallahu. Ini khijat Anas bin Malik. Sebab tu kira-kira dia lah paling banyak ni. Dan dia lah yang disebut khadimu Rasulillah, khadam Rasulullah. Dia sangat suka orang panggil gitu. Dan dia ni pergi lari tubik daripada Madinah bila Nabi wafat. Dia pergi ke Syam. Lama dia pergi ke Syam. Lepas tu dia balik pula. Teringat ke Nabi, balik pula. Sepuluh bila gitu juga. Bila Nabi wafat lari, pergi jauh, pergi lama baru kelik bel pula. Siapa rumah suruh bel lalu. Sebab dia tu kan bel. Suaranya sedap. Bilal ni dia bel subuh tu, bel hak mula-mula. Lebih kurang setengah jam, 40 minit nak subuh dia bel. Orang tahu bila bel ni. Bila bel cara tu. Makna sebentar lagi subuh akan masuk. Bila Abdullah ibnu Umi Maktum bel, masuk waktu subuh. Gitu. Atau asal. Waktu zaman berzamai, daripada zaman Nabi, zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, pak zaman Muawiyah, itu amalan. Mana dia tidak buat seperti baca Quran seperti pak kita dak lah. Dia beza tu. Ada lah ni masjid buat, beberapa buah masjid buat lah ni. Di Masjid Kudus ada buat. Dia tu kalau boleh buat gitu molek benar. Kalau boleh kita buat setengah jam ke. Tu. Setengah jam. Jadi kita jadi kena suara lain lah. Kau suara tu lonong inyo buat gitu. Pukul 5 mai subuh dah. Tak dia kena suara lain, dia cari suara lain. Dia tak lihat tu kena suara lain. Sebab Madinah gitu juga. Saya mula-mula pergi kita biasa gitu ke tak? Derahnya subuh. Enggak gitu. Pergi mai. Dekat 1 kilometer. Siapa tengok je. Lepas tu dia ada lalu dia ada time tu. Baru teringat. Dia memang dia band ni. Suara lain mula-mula. Lepas tu tak apa. Dia gitu. Jadi molek benar lama tu. Waktu tu memang sunnah lah tu. Sunnah tu. Mana kalau orang tanya kita mana baik dengan kita pasal keset. Dah lah keset. Tidak orang. Jauh baik. Ni sunnah Nabi. Lepas tu tak ada apa. Tu biasa. Gitu. Kalau boleh tukar molek benar. Lah ni Kudus dia tukar. Kudus dia buat gitu. Masjid Kudus di dekat dengan Cabai Pak Baik 12. Lepas tu Masjid Paling Rambar pun katanya buat dah. Buat dah tak? Dia buat dah. Jadi molek-molek kalau buat gitu molek tu. Jadi kena cari suara derah juga tu nak gerak orang tidur tu. Kena cari suara lain lah. Tapi kalau awal dia kena buka lah masjid tu. Kena buka awal biar cerah. Nyada lagi. Pokok kita ni bukan jenis nidu semua. Tapi molek kalau buat gitu kita akan berasa nak suruh dekat dengan Rasulullah tu lah. Nak suruh dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam lah ni saya tak tahu ni. Sahabat saya cerita di Kuala Lumpur banyak dah buat gitu. Mengikut sahabat saya lah. Jadi kita nak kekal baca Quran gitu pun tak ada masalah. Cuma kalau buat tu kita lebih terasa lagi. Bila kita ngaji lagu tu cara Nabi. Gitulah hadirat. InsyaAllah hadis seterusnya tu kita akan bincang semula lah. Jadi hadis ke-29 ni siapa pertengahan telinga mana maknanya ada ketikanya. Hadis ke-29 cuba tengok anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunai. Sesungguhnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dia sampai kepada ansafi udhun, pertengahan telinga. Ada ketikanya. Ni rambut hak di atas ni, kalau rambut osing ni pertengahan telinga udah lelek lah. Rambut hak di atas ni. Ni bila dia sisir mai ikut ni dia sapa di tengah telinga. Mana panjang juga tu. Gitu. Ini berdasar kepada yang disebut oleh sahabat Nabi radhiyallahu. Rasanya kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung mula hadis yang ke-30 di bawah bab rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.